Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil alamin, wal aqibatu lil muttaqin ala umuri dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyil karim sayyidina Mustafa sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Bishrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bismillah ma syaa Allah la yasuqul khaira illa Allah ma syaa Allah. La yasrifu su'a illa Allah ma syaa Allah. Ma kana min ni'matin fa min Allahi ma syaa Allah. Wa la haula wa la quwwata illa billah al-'aliyyil 'azim. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduk wa ana 'ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu. Abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dhanbi faghfirli fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. Bismillahilladzi la yadurru ma'a ismihi syai'un fil ardi wa la fis sama'i wa huwas sami'ul 'alim. Bismillahilladzi la yadurru ma'a ismihi syai'un fil ardi wa la fis sama'i wa huwas sami'ul 'alim. Bismillahilladzi la yadurru ma'a ismihi syai'un fil ardi wa la fis sama'i wa huwas sami'ul 'alim. Na'udzu bi kalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Na'udzu bi kalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Na'udzu bi kalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Allahumma inna na'udzu bika minal baras wal junun wal judam wa min sayyi'il asqam. Allahumma inna na'udzu bika minal baras wal junun wal judam wa min sayyi'il asqam. Allahumma inna na'udzu bika minal baras wal junun wal judam wa min sayyi'il asqam. Allahumma afina fi badanina, Allahumma afina fi sam'ina, Allahumma afina fi basarina. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbalan. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Tuan-tuan ikut saya, kita buat zikir ni sikit. Ada satu zikir tuan-tuan kena ulang 7 kali. Amalan ni saya ambil pada guru saya. Dan tuan-tuan jadikan amalan pada setiap lepas subuh dan lepas maghrib ataupun lepas asar. Lepas subuh dan lepas asar. Mudah-mudahan Allah jauhkan kita ni daripada musibah-musibah dan perkara-perkara yang tidak kita ingini pada hari tersebut. Tuan ikut saya, kita baca sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Hasbi Allah la ilaha illahu alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arshil azim. Hasbi Allah la ilaha illahu alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arshil azim. Hasbi Allah la ilaha illahu alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arshil azim.
Hasbiyallah la ilaha illahu alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Hasbiyallah la ilaha illahu alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Hasbiyallah la ilaha illahu alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Hasbiyallah la ilaha illahu alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa sallallahu. Jadi amal kita hari ni saya ijazah tuan-tuan Salih ala sayyidina Muhammad di Masjid At-Taqwa ni. Amalan ni jadikan amalan pada setiap hari. Tambah-tambah kita duduk pada waktu yang tak menentu ni, macam-macam duk jadi ni, kan? Salih ala sayyidina Muhammad. Macam-macam ujian, wabak, musibah duk turun main. Mungkin ada benda yang kita buat yang Allah marah ke. Salih ala sayyidina Muhammad. Ya Allah murka. Masalah kita ni kita tak mau nak muhasabah diri. Duk tunding jari ke orang. Tunjuk orang tu, tunjuk orang ni, tunjuk orang tu, tunjuk orang ni. Kita terlupa nak tunjuk diri kita sendiri. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tuan-tuan, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Waktu kita ni dalam hidup kita ni kena dekat dengan Al-Quran. Tuan-tuan, saya nak minta tuan-tuan muslimat di Masjid At-Taqwa ni dan sahabat-sahabat yang ikut kuliah melalui Salih ala sayyidina Muhammad online ni, Salih ala sayyidina Muhammad, saya nak minta satu benda, tolong mulakan hari kita dengan baca Al-Quran. Tuan-tuan nak tengok dia punya keajaibannya, tuan-tuan kena buat. Tiap-tiap hari pagi-pagi start dengan Quran dulu. Nabi SAW tak cerita kat kita bila kita nak baca Quran. Nabi suruh baca Qurannya. Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumul qiyamah syafi'an li ashabi. Baca Quran. Jadi Quran akan datang di hari kiamat jadi syafaat kepada orang yang bersahabat dengan Al-Quran. Salih ala sayyidina, sahabat-sahabat dia. Nabi tak sebut baca waktu mana, waktu pagi ke waktu malam. Cuma ada sebuah hadis yang Nabi SAW cerita, nanti Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Quran akan datang di hari kiamat. Berhujah bawa salli ala sayyidina Muhammad dalil kepada Allah supaya bagi syafaat dekat kita dengan menyebutkan bahawa ya Allah berilah syafaat kepada dia sebab dia menahan matanya daripada tidur kerana membaca. Jadi yang tu macam seolah macam Quran tu dibaca pada waktu tidur, waktu malam, betul tak? Tuan-tuan sallallahu alaihi wasallam, waktu paling cantik untuk kita nak baca Quran ni ialah kita memulakan hari kita dengan kita baca Quran. Tuan-tuan, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Al-Quran ni dia bahan bacaan sepanjang zaman. Tuan-tuan boleh baca novel. Baca novel kita, salli ala sayyidina Muhammad, sampai satu habis novel tak ulang baca lagi pun. Tapi Al-Quran ni tuan-tuan baca, tuan-tuan akan ulang baca sampai tuan-tuan mati. Dan setiap orang yang ada kat dalam dunia ni akan ulang bacaan tu sampai hari kiamat. Dan Quran dia takkan berubah. Al-Quran ni satu mukjizat. Nabi-nabi dulu-dulu ada mukjizat masing-masing itu kan. Sallallahu alaihi wasallam. Nabi Musa dengan mukjizat dia, Nabi Isa dengan mukjizat dia. Para nabi ni semua ada mukjizat masing-masing. Dia panggil benda yang mencari adat. Kita mencari adat. Adatnya begini, mukjizat ni dia berlawanan dengan adat tu. Sallallahu alaihi wasallam. Benda ni sepatutnya macam ni, tapi mukjizat, kita sebut mukjizat ni, dia akan mencari adat tu, dia akan lawan dengan keadaan yang sebenar. Tuan-tuan, maka para nabi ni dia ada mukjizat khas yang Allah bagi kepada para nabi dan para rasul. Biasanya mukjizat ni dia akan sesuai dengan keperluan umat pada waktu tu. Nabi Musa AS, zaman Nabi Musa, mukjizat dia apa? Mukjizat Nabi Musa AS yang masyhur, yang kita tahu, tongkat dia tu boleh belah laut. Tongkat dia tu baling jadi ular. Sallallahu alaihi Muhammad. Tuan-tuan, jadi sebab yang tu kita dengar. Sebab apa tuan-tuan? Waktu tu siapa-siapa yang ada ilmu
Dia panggil apa? Ilmu sihir ni. Dia dipandang tinggi dalam masyarakat. Maka Allah jadikan Nabi Musa AS punya mukjizat yang mengalahi ahli sihir. Nabi Isa AS, zaman Nabi Isa terkenal dengan tabib ni, doktor pada zaman tu lah. Boleh ubat orang tu, boleh ubat orang ni, boleh ubat tu. Maka Nabi Isa AS Allah jadikan dia mampu untuk mengubati manusia. Orang buta Nabi Isa boleh ubat. Allahumma salli alaihi wasallam. Orang yang buta sejak lahir. Kalau buta mai kemudian ni tuan-tuan, dia mai penyakit-penyakit apa, dia jadi buta, boleh lagi rawat-rawat tu. Apa betul saraf dia apa semua-semua tu. Ada orang yang kena encik manis, mata tak nampak. Jadi macam buta. Boleh pergi dekat klinik mata, dia buat rawatan saraf apa semua, nanti boleh nampak balik kan, mudah-mudahan. Sallallahu alaihi wasallam. Tapi zaman Nabi Isa AS, dia merawat orang, mampu untuk merawat orang yang buta semenjak lahir. Buta lahir ni susah, tak boleh nak buat. Bahkan betapa hebatnya Nabi Isa AS dengan mukjizat dia mampu untuk menghidupkan orang yang mati dengan izin daripada Allah. Ada satu kisah, satu riwayat tentang Nabi Isa lalu dekat satu kawasan kubur. Ini boleh ambil pengajaran kat kita tuan. Pengajaran kat saya, pengajaran kat kita semua. Ada seorang lelaki, ada seorang dalam ahli kubur tu yang diazab. Dengar bunyi azab. Nabi Isa AS pun lalu berdoa pada Allah, dia nak tahu ni apa yang dilakukan oleh orang ni sampai dia kena azab. Doalah dekat Allah, dia boleh dengar bunyi doa azab dalam kubur. Lalu Rasulullah SAW doa pada Allah, Allah izinkan dan lelaki jenazah tersebut bangun. Dia tanya dekat jenazah tu, kamu buat apa ni? Kamu buat apa ni sampai dengar bunyi azab tu? Kamu tak semayang? Kita semayang. Kamu tak, keluarga kamu ada yang tak semayang ke apa? Tanya-tanya macam tu. Rasulullah SAW, kamu tak tunduk perintah Allah. Buat semua buat. Tapi itu pasal apa ni? Dia kata ada satu benda yang dah 70 tahun dah Allah dah tanya aku dan aku tak ada jawapan. Apa dia? Dia kata dia ni pencari kayu api. Ambil upah untuk cari kayu api. Dia ambil upah, dia pergi cari kayu api untuk orang tu, dia boleh hantar kat orang tu. Ceritanya satu hari dah dia siap ambil kayu api tu, dia balik separuh jalan, lapar, berhenti, singgah makan. Makan. Ada makanan yang melekat kat celah gigi dia. Apa dia ambil? Dia ambil cebisan daripada kayu api tu untuk dia buat colek gigi ni. Besar mana tu kan? Nak colek gigi ni, kamu usah ambil kan? Cik ambil dia congkir-congkir gigi dia. Dan sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dia pergi hantar kayu tu dekat balik rumah tuan, rumah orang yang upah dia tu. Tuan, Allah soal dekat dia sampai hari ni dah 70 tahun. Dia kata ambil hak orang tanpa izin. Dia tak minta orang. Siapa tak minta izin? Nak jawab apa? Tuan-tuan, Allah SWT jangan memang. Nah, kita duk kerja kat jabat, kat ofis, pen Sallallahu alaihi Muhammad. Anak-anak kita pergi sekolah semua pakai pen pejabat kita. Balik-balik rumah tengok pen anak. Kawan ni pen nama orang ni pensel nama orang ni. Ni siapa punya ni? Tanya anak dia. Kata kawan punya. Minta tak ni? Tak minta. Duk curi barang orang, marah kat anak dia. Nak belajar apa ni berkat macam mana duk curi barang orang, mana boleh? Marah kat anak. Abang tak ada pen kan? Tak ada ayah, tak cukup pen. Tak apa, esok ayah pergi ke ofis tu, berlambat pen tak ada kat ofis. Anak dia kata sopa je ayah. Dan salih alaihi wasallam. Sebab kita duduk dekat pejabat tu, kita macam barang pejabat tu barang kita. Dan walhal ambil tanpa izin. Ambil barang orang tanpa izin, hak-hak orang tanpa izin. Tuan-tuan semua. Pada zaman tu Nabi Isa AS Allah bagi mukjizat apa? Allah bagi mukjizat sesuai dengan zaman tu. Banyaknya tabib-tabib dan tabib-tabib ini dipandang mulia dalam masyarakat. Nabi Isa diangkat oleh Allah
Allahumma salli Muhammad. Kemampuan dia mengalahkan daripada tabi-tabi yang ada. Mai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mukjizat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam merangkumi semua mukjizat para nabi yang ada. Nak cerita Nabi Sulaiman bercakap dengan binatang, Nabi kita Muhammad SAW boleh bercakap dengan binatang. Sallallahu alaihi Muhammad. Nak cerita tentang menyembuhkan penyakit, Nabi Muhammad SAW, Nabi kita Muhammad SAW, tuan-tuan, ada seorang sahabat tu, dia pergi perang, tangan dia terpotong. Mai dekat Nabi ni tangan macam tu. Nak terpotong tangan ni, nak terputus lah. Duduk macam tu. Dia main Nabi SAW dulu dah dapat tangan Nabi SAW, letak air liur dekat tu, sambung balik tangan tu. Tangan tu melekat elok, tuan-tuan. Sampai ke tahap bila dia dah tua, tangan tu masih kuat lagi. Ini mukjizat Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad. Nabi SAW pernah lurut, dia panggil apa Allah SWT ni, rambut seorang sahabat ni letak macam tu. Tempat Nabi SAW letak tangan tu hitam, tak pernah berubah. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan, sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan, nak cerita ubat orang yang sakit, Nabi SAW, Allahumma salli ala Muhammad, boleh berubat orang yang sakit macam yang dimiliki oleh Nabi Isa alaihissalam. Allahumma salli ala Muhammad. Nabi Musa alaihissalam belah laut dengan tongkat dia. Ambil tongkat, belah laut. Terbelah laut dengan tongkat Nabi Musa alaihissalam. Allahumma salli ala Muhammad. Tuan-tuan, Nabi kita Muhammad SAW belah bulan dengan jari dia. Nabi Musa ketuk laut tu. Nabi Muhammad tunjuk dengan hujung jari dia, terbelah bulan. Dan sehingga ke hari ini kesan daripada belahan tu masih dapat dilihat. Dan Nabi kita Muhammad SAW. Dan dia antara mukjizat-mukjizat yang masih ada sampai ke hari ini. Kalau tuan-tuan ada orang jumpa tongkat Nabi Musa AS agak letak frame tu, tak ada rumah. Kan, panggil suat khabar lah, orang main melawat tiap hari tengok, tak gantung kat rumah. Ni apa ni? Ni tongkat Nabi Musa. Tapi boleh guna lagi tak? Tak boleh guna lah. Tak boleh guna lah. Tongkat Nabi Musa tak berfungsi lagi kalau ada pun. Tak berfungsi lagi sebab yang bawa dia fungsi tu dah tak ada. Sallallahu alaihi wasallam, Nabi Musa alaihi. Tapi Nabi kita Muhammad SAW ada satu mukjizat yang akan berfungsi sampai ke hari kiamat. Apa dia tuan? Al-Quran. Al-Quran. Sallallahu alaihi wasallam. Ni mukjizat Nabi SAW yang tuan-tuan boleh tengok sampai hari ini. Sebab tu dia gantung kat rumah dia aja, letak kat rak dia. Tak baca apa pasal apa. Pasal ni mukjizat Nabi SAW, simpan elok dia. Mukjizat ni bukan untuk simpan, bukan untuk tengok, mukjizat ni untuk baca. Allahumma salli ala Muhammad. Tuan-tuan, Allahumma salli ala Muhammad. Tuan-tuan, kita ada berapa hak dengan Al-Quran? Saya nak cerita pada pagi ini, cerita kelebihan Al-Quran. Nak bagi semangat kat kita ni supaya kita tiap-tiap hari baca Quran. Tiap-tiap hari pagi boleh baca Quran. Ni semua yang ada ni. Tak ada terkecuali seorang pun. Saya nak minta tolonglah tiap-tiap hari, tolong buka Quran. Tuan-tuan, sebab kita ada hak dengan Al-Quran. Yang pertama tuan-tuan, Allahumma salli ala Muhammad, hak kita dengan Al-Quran, Allahumma salli ala Muhammad, ialah untuk belajar Al-Quran. Allahumma salli ala Muhammad. Bukan alasan tua tak baca Quran, tak belajar Quran. Saya dulu antara benda awal-awal yang saya buat dulu sebelum saya duduk pergi kuliah rata-rata ni, saya mengajar Quran. Saya belajar Quran, Allahumma salli ala Muhammad, dengan dua guru yang saya ambil Quran sanad dengan dia. Saya nak sebut seorang, Allahumma salli ala Ustaz Zulkifli Ahmad Al-Hafiz, saya ambil sanad Quran. Yang kedua Syekh Abdullah Mufali di Yaman, saya ambil sebab belajar Quran. Balik-balik tu bukan pandai mengajar, bukan pandai, tapi nak bagi ilmu tu bersambung. Balik-balik tu panggillah ni orang kampung bukan main mengaji Quran. Orang kampung pun main lah mengaji, bukan ramai mana. Tapi saya bawa passion guru dia mengajar. Passion guru dia mengajar macam mana? Dia suruh orang tu baca, kemudian dia tegur. Lepas
Pasal apa kena orang tu baca? Sebab baru dia tahu kat mana salah, kat mana makhraj tak tepat, kat mana apa. Itu cara dia. Jadi Salat Jumaat tu kan, semula-mula kita buka kelas, kita nak buka kelas Al-Quran, mula minggu depan kita akan buka kelas Al-Quran. Jadi ramai nak mengaji Quran. Dia pun tak tahu passion kita mengajar Quran, jadi kena baca. Betul? Hari mula-mula mai buka amal lah. Okey. Jadi cara kita nak mengajar, cara kita belajar Quran ni adalah saya nak minta tuan-tuan tolong baca Quran seorang-seorang. Saya nak tegur kat mana tak kena, kat mana salah saya nak betulkan. Tuan-tuan, mai minggu depan cerah masa depan dia bagi. Daripada ramai-ramai tinggal sikit. Pasal apa yang tak mai kelas Quran? Pasal apa tak ngaji Quran? Malulah Ustaz. Kami ni tak reti. Tu yang kami tak mau pi. Lah, dah tak reti lah yang pi. Lagi tak reti patutlah kena mengaji. Allah tua-tua Ustaz, malulah nak baca apa Ustaz. Sampai bila nak reti? Baca Fatihah tak betul ni. Dan Musalli ala Sayyidina Muhammad. Ada seorang tu tuan, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Ni, duk baca. Khairil maghdub. Bukan ghairil. Dia tak boleh nak sebut. Salli ala Sayyidina Muhammad. Ihdinas siratal mustaqim. Bukan mustaqim. Qim lah. Oh, 40 tahun dah duk khim. Pasal apa? Pasal belajar Quran. Tak ada ending, tak ada penghujung yang kita belajar Quran ni. Mana ada waktu habis belajar Quran. Kalau rasa habis belajar huruf hijaiyah alif ba ta. Lepas tu sebab kita mengaji pula tu, macam mana nak sambung ayat. Kemudian kita mengaji pula habis muqaddam dulu kan. Kita masuk pula Al-Quran. Ngaji tajwid. Sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan, sampai berapa peringkat lagi tak akan habis mengaji Quran. Belajar Quran. Dan berdoa hak kita dengan Quran dan sallallahu alaihi wasallam. Apa dia? Ialah untuk kita membaca Quran. Baca Quran ni ada dua. Satu baca Quran bersambung-sambung ni. Sallallahu alaihi wasallam. Nah, hari ini baca semuka, esok baca semuka, lusa baca semuka. Tuan-tuan tahu tak pasal apa kita tak seronok baca Quran? Kita tak sedap baca Quran, kita suka baca Quran sikit, kita berhenti pasal apa? Tak pasal apa kita tak seronok baca Quran? Pasal kita tak lancar. Cuba orang lancar baca, ustaz baca, rasa macam duduk dekat Masjidil Haram. Imam baca ni. Sallallahu alaihi wasallam. Sedap kan? Baca lama, baca panjang pun tak apa, sedap, baca lancar. Sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita buat apa dia panggil apa? Sallallahu alaihi wasallam. Tadarus Quran. Orang yang lancar baca tu dia kata apa? Kita baca 2 muka straight lah, senang sikit. Kita pula kata apa? Baca separuh dah lah. Separuh muka dah lah. Tak satu muka pun dah, separuh muka dah. Pasal apa nak baca separuh muka? Pasal apa orang tadi nak baca sampai 2 muka, 3 muka pun tak pakai dia? Sebab apa? Sebab dia lancar, kita tak. Tak sedap sebab tak lancar. Habis macam mana nak bagi lancar? Rajin baca. Lancarlah baca. Rajin baca Quran, lama-lama dia lancarlah. Kalian tengok macam mana kita dengan surah Al-Baqarah. Surah Al-Baqarah lancar, surah Al-Baqarah. Surah Al-Baqarah lancar kan? Awal-awal tu Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaib. Kita baca tu lancar aja. Sampai tuan-tuan lebih 10 muka dia main buka. Masuk tuan-tuan, lepas pada tu Ali Imran buka. Lepas tu makin teruk. Pasal apa surah Baqarah lancar? Pasal apa? Tahu apa saya nak beritahu? Sebab tiap-tiap kali masuk Ramadan baca yang tu lah. Semangat nak khatam 30 juzuk. Semangat. Tuan-tuan, hari pertama juzuk sungguh. Hari kedua tinggal separuh juzuk. Hari ketiga tinggal suku. Hari keempat tinggal juz je. Juz apple, juz orange.
Juz Quran tadi puan. Tiap-tiap tahun ulang surah Baqarah. Tiap-tiap tahun ulang surah Baqarah. Surah Al-Baqarah ini lancar. Dan tengok macam mana kita dengan surah Yasin. Laju je kita baca. Tuan-tuan, bayangkan kalau seluruh Al-Quran macam kita baca surah Yasin. Seronok kan? Seronok. Waktu tuan-tuan, Sayyidina Osman radhiyallahu anhu mampu untuk mengkhatamkan 30 juz Quran dalam sembahyang witir dia. Sembahyang witir dia 30 juz Quran baca. Demikian seorang sahabat Nabi SAW nama Allahumma salli ala sayyidina Muhammad Tamim Ad-Dari, Abu Ruqayyah Tamim Ad-Dari radhiyallahu anhu. Salli ala sayyidina Muhammad, khatam 30 juz Quran dalam satu sembahyang witir. Hebatlah. Pasal apa? Lancar, sedap, seronok baca Quran. Tuan-tuan, macam mana cara nak bagi lancar? Tiap-tiap hari baca lancar. Boleh bayang tak kalau setiap bulan kita khatam Quran? Oh hebat. Tak mungkin kot lah. Masa macam tak boleh pergi. Kalau 30 hari nak khatam 30 juzuk, maksud sehari 1 juzuk. Bulan puasa boleh semangat dia boleh macam sikit. Bulan-bulan lain payah sikit. Tapi ada makcik-makcik boleh lah. Ada seorang makcik tu dia khatam sebulan 3 kali khatam. Tuan-tuan, pencen-pencen nak buat apa lagi baca Quran lah. Pencen-pencen nak buat apa lagi? Baca Quran lah. Pagi baca Quran, lepas zuhur baca Quran, pasar baca Quran, maghrib baca Quran. Sibuk apa lagi pencen lah. Ada orang pencen dia kata, apa Ustaz? Saya ni nak pergi ingat nak pergi kerja, Ustaz ingat nak buat ni, Ustaz ingat nak buat tu. Pasal apa? Dah pencen. Betul? Tak ada apa nak buat, Ustaz. Tak kerti nak buat apa. Tak kerti nak buat apa, main ni nak buat apa. Ada seorang pakcik tu, dia hafiz Quran selepas dia pencen. Dia pencen umur 60, dia masuk ma'had tahfiz. Mana buat apa ni? Anak-anak semua dah besar-besar lah. Masing-masing dah kerja dah, apa semua tak ada apa. Dia pencen dapat dia tak pula. Sallallahu alaihi wasallam masuk ma'had tahfiz kan. Duduk hafal Quran. Waktu saya pergi kat Yaman dulu, waktu saya duduk kat Yaman, ada seorang pakcik tu main. Sallallahu alaihi wasallam daripada Malaysia main. Sallallahu alaihi wasallam ditumpang duduk rumah saya Ustaz. Nak buat apa pakcik? Pencen dah. Tak ada buat apa, mai sini main mengaji bahasa Arab Ustaz. Mengaji bahasa Arab Ustaz, 3 bulan duduk sini apa semua, pergi mengaji sama-sama dengan Syekh apa semua. Tuan-tuan tengok macam mana orang nak cari amalan-amalan yang dia boleh buat lepas pencen. Jangan siapa kata lepas pencen tak ada benda apa nak buat. Mai duduk saat ni saya nak cerita apa benda nak buat. Punya banyak benda, antara dia hafaz Quran. Hafaz Quran. Tuan-tuan, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Yang pertama, kita melazimi Quran dengan baca Quran. Yang kedua, cara baca Quran ialah membaca surah-surah amalan. Baca surah-surah amalan. Hak kita dengan Quran yang ketiga ialah untuk mentadabbur Al-Quran. Cuba nak faham. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Al-Quran itu. Dia ada dua jenis. Satu kita baca tafsir, kita baca terjemahan Al-Quran. Kita boleh nak faham lah. Terjemahan Al-Quran ni bukan boleh kita duduk tafsir sendiri. Baca nak. Tapi boleh bantu untuk faham. Nak faham Al-Quran betul-betul kena baca tafsir Al-Quran. Yang berikutnya hak kita Quran yang keempat ialah untuk kita menghafaz Al-Quran. Hafaz Al-Quran. Sallallahu alaihi wasallam. Ambil paling tidak hafaz surah-surah amalan. Tuan-tuan yang umur 60 ke atas patut dah hafaz surah Al-Mulk. Pasal apa? Jadi pendinding azab kubur. Ingat tu elok. Malam-malam kena baca surah Al-Mulk, nak tidur. Sahabat satu hari lalu bermusafir satu tempat, singgah pasang kemah perehat. Gaya nak baring, dengar orang duk baca surah Al-Mulk. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Baca sampai habis. Dia perlu cari tang mana bunyi ni, tang mana bunyi ni. Bunyi duk baca surah Al-Mulk ni. Buka khemah, tengok, depa pasang khemah tu atas kubur. Tak tahu kata tak khemah tu atas kubur. Allah
dengar bunyi orang baca surah Al-Mulk tu dalam kubur, dalam tanah. Tergagak lepas tu dia tidur balik dah. Tak boleh tidur. Tak ada lah dah. Pagi-pagi pula jumpa Nabi SAW. Rasulullah semalam kami tak khemah. Kami tak tahu kami pasang khemah atas kubur. Kami dengar orang baca surah Al-Mulk sampai habis. Rasulullah kata surah itu menjadi pendinding daripada seorang itu kepada azab kubur. Dia panggil surah Bara'ah, surah yang menjadi pendinding kepada azab kubur. Tuan-tuan, misalnya Allah Muhammad. Tu tangguh apa lagi? Pasal apa tak hafaz lagi? Tuan-tuan, ada beza di antara baca dan hafaz. Boleh tak baca? Boleh baca. Tapi orang yang menghafaz lebih mudah untuk membaca daripada orang yang membaca. Kita terhalang untuk nak beramal dengan satu amalan ni pasal apa? Sebab kita tak lekat kat sini. Orang yang hafaz surah Al-Mulk, tuan-tuan, senang je, duduk atas motor nak balik rumah je. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa ala kulli syai'in qadir sampai rumah dia. Betul tak ni? Sallallahu alaihi wasallam. Orang yang hafaz surah Waqi'ah, idza waqa'atil waqi'ah laysa li waqa'atiha kadhibah, sambil duduk berkebun boleh baca. Sallallahu alaihi wasallam. Sebab tu Imam Syafi'i rahimahullah taala dalam bulan Ramadan dia khatam Quran sehari 2 kali. Khatam Quran sehari 2 kali. Dalam sebulan, bulan Ramadan, Imam Syafi'i khatam 60 kali. Kita dah fikir, takkan tak buat kerja lain kot, takkan duduk baca Quran. Dia hafaz Quran. Sambil berjalan boleh baca Quran. Sambil duduk berkebun boleh baca Quran. Sambil duduk buat kerja boleh baca Quran. Hafaz Quran. Orang yang hafaz lebih mudah untuk beramal dengan orang yang nak kena baca. Ni kita duduk fasa-fasa akhir zaman ni. Ulama-ulama dah menjangkakan banyaknya ujian-ujian yang akan main start pada tahun 2021. Wallahu a'lam, tuan-tuan. Kita pun takut nak sebut. Antara benda amalan yang kita kena amal ni surah Al-Kahfi, 10 ayat yang pertama. Hafaz. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihi al-kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja. Baca 10 ayat terawal surah Al-Kahfi. Ni yang duduk depan saya ni patut semua hafal dah. Hafal dah. Saya Allah semak ayat-ayat penting ni. Saya Allah semak, tuan-tuan. Dan yang berikutnya, yang kelima hak kita dalam Quran ialah mengajarkan Al-Quran. Biar ajar. Ambillah kalau tak mampu untuk mengajar orang tua, ajar anak cucu sendiri. Kan? Dan hak kita dalam Quran yang terakhir ialah beramal dengan Al-Quran. Tuan-tuan, baik, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tuan-tuan yang dirahmati sekalian, Allah sebut dalam Quran, yahdi bihillah liman ittaba'a ridwanah subulas salam wa yukhrijuhum minadh dhulumati ilan nur bi'idhnih wa yahdihim ila siratim mustaqim. Sadaqallahu azim. Surah Maidah ayat 16 Allah sebut, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli. Apakah kelebihan Al-Quran? Allah sebut, dengan Al-Quran itu Allah menunjukkan jalan-jalan keselamatan dan kesejahteraan kepada siapa yang mengikuti keridhaannya. Nombor 1, orang yang membaca Al-Quran dan bersahabat Al-Quran ini, Allah akan tunjuk jalan keselamatan dan jalan kesejahteraan. Sejahtera. Tuan-tuan, tadi Tok Imam baca surah Nuh ayat 10, 11, 12. Cerita tentang apa? Istighfar. Salli ala sayyidina Muhammad. Cerita tentang istighfar. Salli ala sayyidina Muhammad. Ada orang yang pergi jumpa Imam Hasan Al-Basri. Dia kata, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Wahai Imam Al-Basri, ni saya ni tak ada anak, bagi sah amalan apa yang boleh saya beramal untuk dapat anak? Kata Imam Hasan Al-Basri, bacalah istighfar. Mai soal lagi, wahai Imam Hasan Al-Basri, ni kami ni kering kontang, hujan tak turun kemarau ni, nak buat apa ni? Istighfarlah. Mai soal lagi kata apa? Salli ala sayyidina Muhammad. Saya ni tempat kami tanam kebun-kebun, tapi kebun kami tak subur, nak buat apa ni? Istighfar. Orang kata, wahai Syekh, semua pun istighfar. Orang ni tak dapat anak pun istighfar, orang ni kemarau pun istighfar, orang ni istighfar. Bukan saya sebut, rujuk Quran. Surah Nuh, salli ala sayyidina Muhammad, ayat 10, 11, 12 tu. Allah cerita tentang istighfar. Tuan-tuan, Quran ni dia akan bagi kat kita jalan keselamatan, jalan kesejahteraan. Panduan ada dalam Quran. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Ada seorang kawan saya, dia ni subhanallah sallallahu alaihi wasallam, tuan-tuan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dia apa pun dengan Quran. Quran ni, Quran tafsir ni,
Dia tak hafal Quran. Dia orang berniaga. Oh hebat tuan-tuan. Berniaga ada juta-juta sebulan. Soalnya Allah Muhammad. Juta-juta sebulan. Saya tengok dekat tangan dia. Yang dia duduk bawa mata ni Quran tafsir satu. Ni dah semua. Bila ada masalah apa? Dia kata, panduan Quran dah. Quran macam mana? Dia kata, Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Apa masalah dia? Bismillahirrahmanirrahim. Buka. Dia kata dia buka sekali, dia akan baca tafsiran pada muka surat yang dia buka tu. Dia kata, insya-Allah Allah akan tunjuk panduannya. Ada aja benda yang akan sesuai dengan panduannya. Allah SWT. Dia sampai ke tahap macam tu dengan Quran. Ada seorang makcik tuan-tuan, Allah SWT diceritakan ulama. Dia tak bercakap melainkan percakapan dia mesti Quran. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian. Ibnu Abbas ni dengan Quran radhiyallahu anhu ni sampai ke tahap dekat bawah mata dia ni ada kesan macam longkang dekat mata ni sampai jadi macam satu longkang ni. Longkang apa? Air mata yang selalu mengalir. Sebab apa? Sebab Al-Quran. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu merupakan seorang ulama mufassirin yang sangat hebat dan terulung berkat doa Nabi SAW. Allahumma faqihhu fid din wa 'allimhu ta'wil. Dia dapat doa tu, dia jadi ulama mufassir yang sangat hebat. Sampai setiap kali baca Quran dia akan menangis, ni berbekan sampai belongkang dekat mata dia. Demikian juga Sayyidina Umar radhiyallahu anhu, baca Quran nangis, baca Quran menangis. Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu, baca Quran menangis, baca Quran menangis. Subhanallah tuan-tuan, dia punya feel dengan Al-Quran. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad. Ada seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad. Dia dilantik oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk jadi imam dekat Masjid Quba. Waktu dia jadi imam kat Masjid Quba tu, sepanjang dia jadi imam, dia tak pernah tinggal baca qul huwallahu ahad. Kalau semayang je, sehari mesti ada qul huwallahu ahad. Semayang je mesti ada qul huwallahu ahad. Saya ingat kalau tu imam kita tiap-tiap hari baca qul huwallahu agaknya mesyuarat agung tu kita tukar untuk imam lain. Syukurullah, syukurullah, syukurullah. Kan? Sallallahu alaihi wasallam. Kita pun macam tu lah sepanjang PKP kuliah Allah. Kuliah bukan pasal sedap kuliah Allah tu, pasal surah lain tak apa, dua tu yang apa. Kan? Tapi dia kul Allah tak pernah tinggal. Sampai orang tu pergi komplain. Ada kat kaki komplain ni. Sallallahu alaihi wasallam dia komplain. Imam kita tu kul Allah aja dia baca. Dia baca surah apa, sekali di hujung dia tutup kul Allah. Sekali dia baca surah apa, di hujung dia tutup kul Allah. Sallallahu alaihi wasallam. Tak ada siapa ajak dia, tak ada apa suruh dia. Lalu kata Nabi SAW, lalu Nabi SAW mai satu hari jumpa dengan dia. Orang duk cerita, kamu duk baca qul Allah aja pasal apa? Dia kata, aku cintakan surah tu. Aku cintakan surah tu. Lalu Nabi SAW kata apa? Dengan kecintaan itulah yang akan bawa kamu ke syurga. Tuan-tuan, nak cerita dia buat tu bukan siapa suruh dan bukan tiru siapa-siapa. Sebab dia faham apa yang ada dalam Quran. Sallallahu alaihi wasallam. Yang dia buat tu sebab dia faham, cinta dia sungguh-sungguh dengan apa yang dia faham. Kita pun mungkin nak buat juga lepas kita dengar pada malam ni, pada pagi ni. Dengar pagi ni, lepas ni nak buat macam tu jugalah. Lepas apa qul Allah, lepas apa qul Allah. Tak payah nak dengar ni, memang sebelum ni pun qul Allah tu je. Sebelum ni dia kata, hebatlah ustaz tu. Hebatlah hebatlah amalan sahabat tu. Dia baca qul Allah masuk syurga ustaz. Tu Nabi SAW cerita tu. Betul subhanallah macam mana? Lah ustaz, rupanya selama ni pun saya pun buat macam tu ustaz. Zuhur, asar, maghrib, isyak, subuh, semayang hajat, semayang tahajud, semayang apa pun ustaz, kuliah qul Allah, kuliah qul Allah kat kuliah. Yang pertama, dalam ayat ni yang cerita apa? Al-Quran akan menunjukkan jalan keselamatan dan jalan kesejahteraan. Yang kedua, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa yakhrujuhum minadh-dhulumati ilan nur. Al-Quran ini akan mengeluarkan seorang itu daripada kegelapan kepada cahaya yang terang. Tahu tak macam mana? Macam kita naik motor, lampu tak ada. Saya cakap utara, tuan faham tak?
Walaupun malam makan banyak tuan-tuan, kopok lekor pun tak jadi bahasa Terengganu juga. Jadi Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad. Naik motor lampu tak ada, gelap. Bukan sekat lampu tak ada, cahaya jalan pun tak ada lampu. Lampu motor tak ada, lampu jalan tak ada, bulan pun tak ada, gelap. Agak-agak selamat lah kita ni sampai rumah kita. Lagi jatuh lubang lah, jatuh longkang, macam-macam. Gelap. Cuba tuan-tuan pasang spotlight terang, letak kat atas motor kita spotlight terang. Lepas tu lampu jalan pula terang. Lepas tu bulan pula ada, sampai jalan selamat. Itulah Quran dalam kehidupan kita. Kita tak tahu kan, kita ni duduk dalam keadaan gelap, melainkan Allah yang bagi cahaya. Panduan dalam hidup kita, kita nak memilih apalah hidup kita tuan-tuan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kita tak tahu, Quran bagi panduan dah, yang mana satu kita nak pilih. Dan Allah sebut lagi dalam ayat ni tuan-tuan, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allah kata, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, wa yahdihim ila siratim mustaqim. Dan Al-Quran juga, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, menjadi penyebab Allah akan memberikan mereka petunjuk untuk mengikuti jalan yang lurus. Jadi tuan-tuan, dengan ayat ni saja surah Al-Maidah ayat 16 dah memadai untuk kita ni kata apa? Kita tak boleh berlepas diri dengan Quran. Nah, Allahumma salli alaihi wasallam. Baik tuan-tuan, yang pertama kelebihan Al-Quran. Yang pertama kelebihan Al-Quran. 3 minit ni nak habis, 7.30 saya berhenti. Dia subuh bulan subuh kali lama-lama tuan. Nah, dia lapar nasi dagang. Saya ni jarang makan nasi pagi tuan. Kalau saya pergi ceramah 2 tempat ni, saya jam sikit. Di mana? Kelantan satu, Terengganu dia bagi nasi dagang. Kalau dekat Kelantan, nasi belau lagi dahsyat. Aduh, subhanallah. Kita dah biasa makan roti yang bagi. Yang pertama tuan-tuan, kelebihan daripada Al-Quran, Al-Quran akan menjadi syafaat kepada pembacanya. Syafaat ni apa? Pertolongan. Nabi SAW sebut, Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumul qiyamah syafi'an li ashabi. Baca Quran, nanti Al-Quran akan datang di hari kiamat bagi syafaat kepada orang yang bersahabat dengannya. Dalam sebuah hadis yang lain, Al-Quran mai depan Allah bagi tahu, ya Allah, engkau syafaatlah orang ni, engkau tolonglah orang ni, sebab dia telah menjaga matanya. Salli ala sayyidina Muhammad. Menahan matanya daripada tidur kerana membacaku. Quran akan berujar depan Allah nanti. Tamam. Yang kedua tuan-tuan, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Al-Quran sebagai pembela daripada Nawas bin Sam'an radhiyallahu anhu telah melaporkan, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, di hari akhirat kelak akan didatangkan Al-Quran dan orang yang membaca Al-Quran dan beramal dengan isi kandungannya. Nah, di akhirat nanti Quran akan main dengan orang yang baca Al-Quran tu. Dia main sekali dengan Quran. Macam mana bentuk Al-Quran nanti di yaumul qiyamah tak tahu, tuan-tuan tunggu nantilah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tuan-tuan tunggu tengok sini macam mana. Quran ni tuan-tuan, dia akan tolong kita bukan setakat dekat pada masyarakat, dalam kubur pun tolong. Bila malaikat mai nak soal banyak, dia cover. Mai belah kiri, dia mai tahan belah kiri. Mai hujung kaki, dia tahan hujung kaki. Siapa? Al-Quran. Cerah Al-Quran, cerah kubur, macam mana dia cerahkan hidupnya dengan Al-Quran. Baca Quran tu, baca Quran. Baca Quran. Kita sangat memerlukan Quran. Bukan takat dunia, sampai ke akhirat. Waktu tu mai, orang yang baca Quran dengan Al-Quran mai sekali, sebelah-sebelah. Dan Al-Quran yang mai tu didahulukan dengan surah Al-Baqarah dan surah Ali Imran. Dan kedua-dua surah ini akan mempertahankan orang yang membaca dan mengamalkan. Quran yang akan tahan. Dia ni Allah, dia ni Allah, dia macam ni Allah, dia macam tu ni Allah. Kita duduk diam je. Kita ada peguam bela. Siapa peguam bela kita? Al-Quran.
Bacalah Quran tuan, baca Quran lah. Tolonglah baca Quran. Salih alaihi wasallam. Tak boleh baca banyak-banyak, baca sikit-sikit. Suruh. Cuba target sehari nak baca banyak-banyak. 5 ayat cukup. Tolong baca Quran. Hari ni yang duduk depan saya ni, saya nak minta ni, yang duduk depan saya, yang duduk sekali dengan live. Salih alaihi wasallam. Jangan lepas sehari pun melainkan sehari tu kita baca Quran. Boleh ni? Tu imam tak apa, tiap hari dia baca Quran, dia imam. Ya ni saudara semua. Tuan. Kita nak keluar pada sifat lalai. Nabi kata apa? Man qama bi 10 ayatin kataballahu lahu. Saudara semua. Siapa yang bangun pada malam hari, bangun dia dengan membaca 10 ayat ni daripada Quran. Bangun masuk qiyamul lail, dia baca 10 ayat. Dia sembahyang ke, dia baca Quran kan, maka Allah akan menulis baginya perlepasan daripada ghafilin, orang yang lalai. Tak orang lalai macam mana? Orang lalai banyak kat luar sana. Kata Imam Hasan Basri, orang lalai ni orang yang bangun sehari tu dia langsung tak fikir mati. Ada tak orang macam tu? Ada tuan-tuan. Bangun pagi, nak buat apa, plan nak buat apa, nak buat apa, lepas ni nak buat apa, lepas ni nak buat apa, lepas ni nak buat apa. Dia tak nak fikir pun, kalau aku mati hari ni macam mana? Tuan-tuan yang ada depan saya ni, ada tak bangun pagi ni? Kalau aku mati hari ni macam mana? Orang nak kena baca Quran ni, orang nak kena sembahyang duha ni, orang nak kena buat ibadat ni, orang nak kena buat tu, orang nak kena tahajud ni, nak kena pasal apa? Pasal takut mati hari ni Ustaz. Faham tak ni? Salih alaihi wasallam. Tuan-tuan, lagi yang ketiga, orang yang belajar dan mengajar Al-Quran ialah sebaik-baik amalan. Kata Nabi SAW, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, khairukum man ta'allama Al-Quran wa 'allamahu. Sebaik-baik manusia daripada kalangan kamu ialah orang yang belajar, mempelajari Al-Quran dan mengajarkan kepada orang lain. Dan tengok siapa paling baik di kalangan kita, tengok dua orang ni. Orang yang belajar Al-Quran, ini orang paling baik di kalangan kita. Orang yang mengajar Al-Quran, orang paling baik. Yang keempat, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, kelebihan daripada Quran, orang yang susah membaca Quran dapat 2 pahala. Kak ni. Kakak. Baca Quran sangkut-sangkut. Allahumma salli ala Muhammad. Daripada Aisyah radhiyallahu anha berkata, sabda Nabi SAW, orang yang membaca Al-Quran dan susah untuk menyebutnya akan mendapat 2 pahala. Baca tu susah nak sebut, tak lancar bacaan, tersangkut-sangkut, dia dapat 2 pahala. Yang pertama pahala bersungguh-sungguh untuk baca Quran, yang kedua pahala membaca Quran. Ini rugi apa? Orang yang lancar baca dapat 1 pahala, dapat keredaan Allah bersama dengan para malaikat. Tapi orang yang bersusah-susah nak baca Quran dengan sangkut-sangkut dapat 2 pahala. Lagi tuan-tuan, Al-Quran sebenarnya bagi tenang. Salih alaihi wasallam. Daripada Bara' bin Adib radhiyallahu anhu melaporkan, seorang lelaki baca surah Al-Kahfi dan di sisinya ada seekor kuda yang diikat dengan 2 tali. Maka awan langit mula melindunginya dan makin hampir, dan kudanya mula menjauhinya. Apabila menjelang pagi, bagi dia berjumpa dengan Nabi SAW dan menceritakan peristiwa tersebut, maka baginda bersabda, itulah sakinah, yakni ketenangan yang turun disebabkan bacaan Al-Quran. Hadis riwayat Imam Al-Bukhari. Tuan-tuan baca Quran ada sakinah, ada ketenangan. Tuan-tuan nak sakinah dalam rumah, tuan-tuan biasakan dalam rumah kita baca Quran. Tuan-tuan nak sakinah ketika dalam perjalanan, kita buka bacaan Al-Quran dalam kereta. Tuan-tuan nak sakinah dalam kehidupan, tuan-tuan biasakan lidah kita membaca Al-Quran, maka hidup kita akan mendapat sakinah. Tuan-tuan, banyak lagi lah kelebihan-kelebihan yang lain. InsyaAllah kita akan salih al-Syamad, mungkin kita boleh dengar dalam kuliah-kuliah kita yang lain. InsyaAllah mudah-mudahan menjadi manfaat sebaiknya untuk kita. Kesimpulan daripada apa yang nak kita sebutkan pada pagi ini, jangan jauhkan diri kita daripada Quran. Sekadar paling tidak bacalah walaupun 5 ayat, 6 ayat. Setiap hari dulu bagi ada sikit dengan Al-Quran. Kita, anak kita, suami kita, isteri kita, pastikan dia membaca Quran tiap hari. Salih alaihi wasallam.
Mudah-mudahan semua kebaikan-kebaikan itu akan kita peroleh, insya-Allah. Terima kasih tuan-tuan. Mudah-mudahan jadi manfaat sebaiknya untuk kita. Saya terima kasih kepada pihak masjid yang menjemput kita pada pagi ini, insya-Allah. Dan sebelum saya tutup majlis, ada 3 pengumuman yang nak saya kongsikan. Yang pertama, Abang Din Barakah ni yang buat live kita ni, yang duduk bawa asatizah sana sini ni. Dah berapa tahun, 5-6 tahun dah duduk buat kerja ni. Jadi Allah mesti semua tuan-tuan, kita pakai sokong dan support dia lah. Dia tak boleh nak kerja macam kita. Pasal dia kerja lagi, siapa nak buat ustaz-ustaz tu. Jadi insya-Allah tuan-tuan, saya Asy Muhammad. Jadi dia buat jualan. Hari ni dia buat jualan kismis minda apa, atau tuan-tuan boleh dapatkan kat dia lah. Dan beli tu dengan niat untuk bantu dia, insya-Allah. Saya Asy mudah-mudahan jadi manfaat sebaiknya untuk dia. Yang kedua yang saya Asy saya ada buat jualan juga. Saya buat jualan juga. Jualan saya ni susu kambing kita campur dengan beras perang, campur dengan kurma. Kurma ni diganti gula. Sebab saya tak mau ada gula dalam tu. Nak diet je, tak mau, takut kencing manis. Tak, ganti dengan kurma. Lepas tu susu kambing ni tuan-tuan saya buat untuk dana, membantu dana, bukan untuk saya lah. Susu kambing ni untuk membantu dana madrasah saya. Sebab madrasah saya tak ada yuran. Saya tak ambil yuran bulanan. Jadi dana saya nak cari mana? Saya cari dana dengan jualan. Saya jual susu kambing. Tuan-tuan try lah. Susu kambing ni tak bau hamis. Dia tak bau hamis kambing. Sebab ada beras perang tu dia tutup bau hamis kambing tu. Dia bau beras panggang lebih pada bau hamis kambing. Sesuai untuk umur awal usia 2 tahun sampailah tua. Sampai orang tua-tua lah. Bagus untuk kita amalkan pada setiap hari. Susu kambing Faiz nama dia. Ada jual kat luar. Dan yang ketiga, saya pun mengharapkan bantuan pada tuan-tuan. Kalau tuan-tuan tak keberatan pada pagi-pagi yang penuh dengan keberkatan ni, waktu barakah yang didoakan Nabi SAW, kami buat jualan wakaf untuk pembangunan, Allahumma salli alaihi wasallam, pembangunan, pembelian tanah, pembangunan dan pengurusan Ma'had Darul Faizin Cawangan Melaka. Saya ada 3 sekolah dah lah. Kompleks Islam Darul Faizin di Bandar Baru Kedah, yang saya jual susu tu untuk dana tu lah, lebih kurang 40,000 saya cari setiap bulan. Yang kedua saya ada satu di Perlis, dan yang ni saya nak buka satu di Melaka. Saya nak siapkan masjid dia dan asrama, bangunan asrama pelajar. Tuan-tuan, kalau tuan-tuan tak keberatan, dekat luar sana kita buat jualan wakaf. Satu lot wakaf RM50. Untuk itulah pembelian tanah, pengurusan dan pembangunan. Kalau tuan-tuan tak buat RM50, tuan-tuan bagi 1,000 pun kami terima, tak ada masalah apa. InsyaAllah dah ada tabur tu, dah bagilah. Berapa banyak tuan-tuan nak bagi, terpulang pada tuan-tuan. Dan sallallahu alaihi wasallam kita telah mendapat daripada 1,6 juta kita punya target. Alhamdulillah kita dah berjaya untuk kutip sekitar 600,000. Ada lagi 1 juta lagi untuk kita cari lagi, insya-Allah. Insya-Allah, terima kasih kepada perhatian pada semua. Saya minta ampun, minta maaf salah dan silap. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulil amin. Sayyidina Muhammadin wa ala sahbihi ajmain. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil waj'alna min ibadikas salihin wahdina siratal mustaqim. Allahumma arina haqqan haqqan warzuqna ittiba'ah wa arina batila batilan warzuqna ijtinabah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala ashabihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih semua. Terima kasih Hawa Karim. Terima kasih Ibunda Sal bintu Ahmad. Terima kasih Hasniza Abdullah, Siti Aizian. Ya, sama-sama. Barakallahu fiik. Nur Syam Ibrahim sama-sama. Anis Bujang, amin rabbal alamin. Jamila Abdul Karim, amin amin amin, insyaallah. Hasan Hashim. Kena kita jumpa lagi esok hari, insyaallah. Sama-sama. Tengok masjid ni cantik. Oh, masya-Allah, cantik masjid ni. Masjid-masjid dekat apa ni, dekat Terengganu ni cantik-cantik. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada masjid. Oh, itu Allah. Terima kasih banyak. Alhamdulillah. Bagi muslimat. Oh, luas masjidnya. Insya-Allah. Okey, yang mana yang ada wuduk boleh solat duha. Boleh solat duha siap-siap dah. InsyaAllah solat duha siap-siap ni.